Setiap perkara pasti bermula dengan macam-macam inspirasi. Bukan borak kosong. Dalam Hello Guys, banyak cerita yang kita nak sembang. Dengarkan Hello Guys setiap Sabtu 10.15 malam bersama Ryan. Hanya di Perlis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, Perlis FM malam ni bual bicara inspirasi #bukan borak kosong malam ni. Ryan bersama dengan ikon usahawan muda di Perlis FM malam ni. Kita ada Ilyas Zulkifli in the Contio. Assalamualaikum Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ilyas? Sihat Ilyas? Baik, alhamdulillah sihat. Syukur seadanya. Jadi sikit sebanyak untuk pendengar Poli FM lo ni, anda boleh tonton live juga di www.facebook.com/perlisfm untuk kita dengar perkongsian bicara inspirasi anak muda kita yang berada di Pulau Pinang sekarang ni. Jadi kita buat via Skype malam ni kan Ilyas kan? Betul. Okey, Ilyas merupakan ikon usahawan muda. Itu yang saya tahulah. Jadi secara terperincinya kita akan bersama dengan yang mempunyai badan sendiri. Okey. Teruskan ikut apa ni Ilyas? Okey, assalamualaikum semua. Okey. Terima kasih kepada Tuan Ryan kita atas terima kasih diucapkan sebanyak-banyaknya kerana sudi semput juga. Dan alhamdulillah dapat information hari apa? Last hari tu rasa Rabu dah. Kan kita kan? Hari Rabu Hari Rabu lebih kurang Lebih kurang lah. Memang last week lah. So saya mungkin yang mana tidak mengenali, yang mana dah mengenali, alhamdulillah tak mengenali, yang tidak mengenali itu saya Ilyas Zulkifli. Okey, saya berusia 20 tahun ni dah 25 dah. 25 dah tahun ni alhamdulillah. Dan saya mempunyai 6 orang adik-beradik dan asalnya orang biasa-biasa sahaja. Ya, asal orang mana ni? Memang Penang ke? Penang mana? Dia ingat macam slang-slang utara tu dia Penang. Dia Penang lah. Perlis FM. Ya. Perlis FM. Yes. Okay. So, saya nak kata inspiration tentang saya ni, saya orang biasa je lah. Ya, latar belakang pendidikan lah. Education background ni macam mana? Background saya ni, saya dulu, saya sekolah, banyak sekolah. Okay. Saya sekolah rendah, saya sekolah berasrama. Lepas tu saya habis, saya sambung tentera. Oh, masuk tentera lah? Saya tentera. Okey, ATM. Okey. Selama tahun. Kemudian rezeki tak panjang, ada masalah keluarga. Itu parents saya. So saya sebagai anak sulung, jadi saya terpaksa, orang kata apa? Terpaksa menarik dirilah, berhenti secara baik di ATM, Angkatan Tentera Darat. Lepas tu saya terus ambil SPM semula dan terus sambungkan pengajian saya dan dapat result, alhamdulillah result SPM yang bagus, dan saya sambung dekat UiTM. Okey. SPM tu 6A masa tu, keputusan yang sangat memberasakan, yang sangat cemerlang, dan kemudiannya sambung pengajiannya ke UiTM dalam bidang finance Saya account. Okey. So apa yang saya cakap kat sini, tak semestinya hampa tak pernah belajar. Budak-budak sekarang nak ambil SPM ni, tak semestinya hampa tak pernah belajar menjadi alasan untuk hampa tak nak ambil SPM dan tak boleh dapat result cemerlang. Saya belajar SPM tak sampai setahun, saya belajar dan study. Lepas tu terus ambil result, terus ambil peperiksaan dan alhamdulillah dapat result yang syukur, berkat doa ibu kot, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya seiring Ilyas, betul Ilyas, seiring pendidikan, perniagaan, kehidupan kita memerlukan check and balance dalam kehidupan, betul tak Ilyas? Betul. Tapi dalam bisnes juga memerlukan ilmu lah sebenarnya. Kita perlukan ilmu, perlukan pembelajaran yang bagus. Tapi waktu saya dekat UiTM tu, masih lagi dapat cabaran yang sangat hebat, masalah keluarga. Okey. Saya seorang keluarga yang sangat susah lah. Okay. Daripada keluarga yang sangat susah, keluarga yang miskin. Okay. Jadi bila, kalau tengok sekular berita harian tu pernah tengok? Yalah. Pemuda miskin. Terus highlight miskin ya. Saya memang asal susah. Kemudian saya terus dulu saya nak mengaji tinggi. Saya nak belajar tinggi-tinggi. Sebab bantu family, saya nak bantu my mom, saya nak bantu adik-adik. Misi awal dia lah. Misi awal saya ni, saya nak pandai, saya nak ada PhD, saya nak ada degree, saya nak ada master. Kan? Tapi waktu saya di UiTM, masa tu masih dalam diploma, di dalam SEM 4 tak silap saya. Saya terpaksa berkorban sekali lagi untuk keluarga sebagai anak sulung. Dan pada tahun itu cabaran yang paling hebat adalah hidup saya adalah saya terpaksa mengambil alih tugas orang ayah ataupun tugas seorang ketua keluarga. Mempunyai 6 adik-beradik dan juga seorang ibu tunggal. Masa tu
my mom dah start cerai. And then saya terpaksa ambil alih, yang mana saya terpaksa tunggu rumus lah, pergi balik sekolah, melakukan tanggungjawab sebagai seorang ayah lah. Yes, saya terpaksa kerja untuk cari duit untuk diri sendiri dan juga keluarga. Saya terpaksa survive dalam keadaan keluarga yang sangat susah. Okay. So beban seorang ayah tu terletak di kepala saya lah masa tu. Dan tugas seorang ketua keluarga tu berada di kepala saya. Saya rasa macam aku muda, masa tu saya umur 19 tahun. 19 tahun. Saya rasa macam satu tekanan dan bebanan yang sangat kuat untuk saya, tuan Rain. Okay. Sebab saya nak enjoy. Saya nak enjoy macam orang lain. Saya muda. Jiwa muda mesti kita nak enjoy, nak bebas kan. Nak buat apa yang kita nak buat. Yeah, saya masih nak enjoy, nak huha-huha macam orang lain. Tapi saya terpaksa fikir tentang keluarga. Ya, saya tak apa, saya teruskan pekerjaan. Masa tu saya bekerja sebagai 19, saya bekerja sebagai cashier stesen minyak. Okey, dia kedai minyak, depan minyak lah. Dia cashier kedai minyak pada awalnya. Itu mula kerja tu sebab nak merubah kehidupan keluarga lah. Bekerja untuk survive. Okey, untuk survive, nak makan dan apa semua kan. Yes, saya bekerja untuk survive. Gaji 600. Ryan, 600 mana cukup 600. Kemudian saya tukar kerja lagi, saya kerja ikut lori. Gaji 900, 1000 sebulan. Lepas tu saya bekerja sambil berniaga. Maksudnya saya berniaga ni yang macam mana, siang saya bekerja, malam saya berniaga bantu ibu saya. Dan dalam masa yang sama saya cari side income dalam bisnes online. Ini masa permulaan cerita yang orang ramai tak tahu tentang. Orang nampak macam wah senang, orang nampak macam mudah. Tapi perjalanan saya ni nak berada dekat mana saya berada sekarang bukan mudah. Okay, sangat dahsyat. Even sampai sekarang pun. Saya buat 3 benda. Lalu 3 benda, baik. Bukanlah ni. Dulu saya buat 3 benda. Dulu, okey. Dulu 3 benda. Okey. Lepas tu petang tolong my mom berniaga. Dan dalam masa yang sama, di tengah malam saya free, saya akan buat poster untuk berniaga online. Okay. Walaupun saya bermula berniaga ni tanpa ada duit ataupun tanpa ada modal. Sebab saya ni yalah kais pagi makan pagi masa tu. Nak beli top up pun tak ada duit, nak beli data. Okey. Kan? Itu untuk posting apa Ilyas? Tuan Ilyas. Post macam barang-barang yang saya jual kat online. Sebagainya. Masa tu kena macam survive lah. Sangat tough lah untuk tu. Okay. Lepas tu saya macam orang kata apa, bila dah buat 3 kerja ni, saya tengok saya start dengan dropship. Tahu tak? Tuan-tuan tahu kan dropship ni bermaksud dropship ni tanpa modal. Bila dropship ni saya nak join yang orang lah, ambil commission kan. Okey. Saya nak jadi, ada dropship yang saya ambil barang dan ada dropship yang tak ambil barang lah. So saya nak join orang untuk dapatkan modal yang tinggi, untuk dapatkan untung yang tinggi. Saya kena jadi agent, saya tak mampu. Saya tak ada duit masa tu. Okey. Tapi saya seronok. Saya jiwa bisnes tu ada seronok. Bahagianya tengok orang buat baik. Tuan Ilyas, itu sikit sebanyak pasal Tuan Ilyas. Jadi seorang yang berjiwa besar dalam bidang perniagaan, ada masalah keluarga. Jadi inilah saya rasa puncanya kenapa Tuan Ilyas rasa nak merubah hidup keluarga dan ceburkan diri dalam bidang perniagaan ni. Okey, itu sikit sebanyak tentang Ilyas. Baik, sekali lagi kita akan memberikan fokus yang lebih banyak berkaitan dengan macam mana mulanya kerjaya dalam bidang perniagaan ni. Boleh Boleh, insyaAllah kita kongsi. Baik, lepas lagu ni. Mudahnya kau berubah, biarkan diriku pergi disakiti. Ku selalu mencoba buat kau bahagia, meskipun ku terluka. Tersedar kau tiada, hari demi hari puasku mencari. Sanggup kau melukakan hatiku setelah apa yang ku berikan. Maafkan kekilafanku padamu yang lalu. Sayang, puas ku mencoba
Hello guys, bukan borak kosong malam ni. Rain bersama dengan ikon usahawan muda Ilyas Zulkifli di Konti lah ni, tapi via Skype lah kan. Ada di Johor lah ni, ada di Tanjung lah, Pulau Pinang. Okey Ilyas, masih lagi bersama dengan kita di Perlis FM untuk bual bicara kita malam ni. Jadi kita dah tahu dah siapa Ilyas Zulkifli sebenarnya. Beliau seorang usahawan bekas tentera kan, keluarganya bagaimana dan sebagainya. Okey, kita nak korek jugalah rahsia berkaitan dengan macam mana boleh mula-mula berniaga ni. Apalah benda yang awal Tuan Ilyas berniaga ataupun jual? Boleh kongsikan? Okey. Dulu kalau tuan perasan, saya ada seorang kawan. Okey. Kawan lah. Sekarang ni antara yang top juga yang buat motivator, Andika Putra kan. Ya. Okay. So dulu kawan-kawan di sekeliling saya ni, mereka ni buat bisnes online tau. Ada beberapa kawan saya yang memang sekarang ni pun alhamdulillah dah berjaya. Depa buat online. So saya tengok mudahnya depa ni buat online. Kenapa saya tak nak buat? Kenapa saya tak perlu cuba? Kenapa saya tidak perlu cuba? So saya cuba. Bila saya cuba jual jadi dropship, kemudian jadi agent, saya beranikan diri cari modal untuk jadi agent daripada duit dropship tadi. Saya cuba untuk jadi agent, dan apabila saya jual tu, sebenarnya tuan dia tak mudah. Susah? Sangat susah. Okay. Saya tengok orang jual senang-senang je. 20 dapat income beribu-ribu sebulan tu mudah. Okay. Tapi sebenarnya dia tak mudah. Dia susah. Apa yang dimaksudkan dengan susah sangat ni? Kan kalau orang tanya tu Ilyas. Bila saya tengok kenapa saya agak susah. Jadi saya tengok susah ni sebab sebenarnya kalau sepanjang daripada selepas saya kaji atau selepas saya belajar, susah ni disebabkan kita tak ada satu benda, tuan Ray. Kita tak ada ilmu, ya. Okey, kita tak ada ilmu tentang apa yang kita nak buat. Contoh, penyampai radio. Kalau kita tak ada ilmu penyampai radio, takkan boleh buat penyampai radio. Kalau Tuan Ryan letak saya duduk kat situ, saya takkan boleh buat apa yang Tuan Ryan buat. So, saya rasa bila saya sedar bahawa saya ni sebenarnya aku ni tak ada ilmu dalam menjual, so aku kena cari ilmu. So, saya stop saya jual produk agent apa semua, saya stop, saya belajar, saya join kelas. First class saya join first class Datuk Ali Shukri. Okay. First class dengan Datuk Ali Shukri. Kelas saya Datuk Ali Shukri. Ada lagi satu kelas ni founder satu produk ni. Saya join Datuk Ali Shukri. Kemudian masa tu saya simpan duit berniaga RM50 saya bayar untuk deposit kelas Datuk Ali Shukri. First kali ni mula-mula nak ceburi bisnes ni. Betul. Betul. RM50. So saya dapat RM50 tu, saya simpan duit. Saya simpan duit berniaga, saya simpan duit berniaga untuk pergi ke KL naik bas. Saya tidur dekat TVS. Terminal Selatan, Badan Selatan. Yes, BTS. BTS kan betul. Betul. Lepas tu saya tidur dekat situ. Esok tu saya mandi dekat tandas tu, saya pergi ke surau. Saya pergi ke seminar tu. Waktu nak pergi seminar tu sangat ramai tuan-tuan. Memang ada dugaan dan sebagainya. Wallet saya dicuri, hilang dan sebagainya. Serius ah? Yes, 800 yang saya bawa untuk pergi seminar tu memang totally out, hilang. Dicuri, jatuh, wallahu alam. Ya. Tapi hilang. Tapi memang hilang. Berapa? 800? RM800. Ni first dugaan saya. Allahu Akbar. Call mak saudara saya dekat KL. Masa tu dia tengah kerja, dia cakap saya cakap duit saya hilang macam mana. Dia kata okey tak apa, saya out daripada kerja. Rupanya saya call balik saya call balik dekat stesen bas. Saya nak pergi cari balik bas tu. Mak saya cakap, saya kata tak apalah dah hilang. Saya cakap biarlah. Lepas tu mak saya cakap tak boleh, kita kena cuba. Pergi cari balik bas tu. Bas tu dekat TVS bas banyak tuan. Betul. Banyak sangat. Cari balik plate tu, call balik stesen sini. Dia kata bas tu masih ada sana, dia tengah rehat. Ketuk tuan. Ketuk. Dia buka dengan keadaan kena marah ni. Kena marah. Apa ni orang nak tidur sebagainya. Nasib baik dia belum cuci bas lagi. So bila kita masuk, saya buka, saya masuk bawah seat tu, tengok wallet saya terbuka macam tu 800. Alhamdulillah, ya Allah. Ini dugaan yang saya nak pergi kelas Datuk Ali ni. Lepas tu saya ambil, saya sujud syukur, saya cakap okey tak apa. Saya tak pergi kelas pun tak apalah, saya kata dah jumpa ni, saya belanja saya punya mak saudara. Lepas tu mak saya cakap tak boleh, kita kena pergi kelas tu. Mak cakap Mak saudara. Mak saudara cakap. Okey. Lepas tu adik mak saya sanggup tak pergi kerja, ponteng dia punya kerja. Lepas tu dia bawa saya pergi seminar Datuk Ali Shukri tu. Nak dijadikan cerita, saya tak tengok grup. Dia orang pindah bilik seminar. Tapi di tempat yang sama? Tempat lain. Oh no.
Joh lagi lah rasanya. Ya. Okey. Lepas tu saya dah pusing. Mak saya dah fed up, saya dah tertidur dah dalam ni sebab masa tu letih kan. Okey. Lepas tu alhamdulillah. Okey, jadi saya mak saya cari juga. Saya tertidur, mak saya cari jumpa. Lepas tu saya masuk tu memang dah lambat. Dah almost dah tengah hari dah. Kira dah mula dah lah. Kaunter saya kata dek tak boleh masuk dah. Seorang Allah dia cakap tak boleh masuk dah sebab dah mula. Okey, dah start dah. Lepas tu saya kata saya dah bayar deposit. Bicara-bicara kata tak apa, masuk adik, masuk pelan-pelan, takut Datuk perasan, nanti Datuk marah semua. Okey. Pintu belakang, lepas tu duduk tepi. Saya pun masuk nak pintu belakang, duduk tepi tu. Saya cakap okey tak apa. Masa tu saya masuk, orang dah hura-hura dah. Ada lebih kurang 400 ke 500 orang ni satu dewan ni. Sebenarnya tak besar. Lepas tu saya pun dah macam dah separuh jalan. Okey, cuba untuk catch up balik, kita dah lambat. Okey. Then in the end of the seminar tu, Datuk Ali cakap saya nak cari 20 orang menti saya. Ini permulaan dia ni. Bawah dia terus lah. Ya, menti yang akan dia guide secara percuma. Baik. Okey. 10 lelaki, 10 wanita. 10 lelaki, 10 wanita. Saya pun macam dekat. Saya dekat belakang sekali tuan, 500 orang kalau kita. Boy, banyak. Dah lah kita pun masuk lambat. Bukan senang lah nak dapat 10 yang daripada 400 orang. Okey. Jadi, duduk dekat belakang, saya duduk dekat keadaan macam ni saya duduk. Dengan berbaju macam baju merah kot saya pakai masa tu. Merah, saya duduk belakang. Yang depan ni, Datuk saya nak jadi, siapa tak nak jadi menti dia? Betul. Seorang usahawan yang sangat berjaya kan. Di Herb Holding. Lepas tu saya macam tak apalah, beritahu je lah. Sono. Masa tu saya ingat kawan saya yang berjaya juga, Red KL, King Afiq. Okay, one of my business. SAS Gadget junior saya pun ada dalam tu. Jutawan Keropok Leko pun ada dalam tu. Banyak yang memang dah top. Big company banyak lah dalam tu yang mula dalam tu kan. Saya tengok macam okey. Lepas tu saya orang yang ke-8. Saya ingat orang ke-8 yang dipilih. Saya tak okey, saya nak tu yang belakang. Dia tu tiba-tiba dia turun pentas. Saya nak yang belakang tu, adik yang duduk pakai baju merah-merah jambu terang tu. Oh, alhamdulillah ya Allah. Aku kursi. Mana ada kursi. Saya dengan muka cok. Oi, masa tu cok lah kan. Ya. Okey, naik atas. Lepas tu mula daripada situ setiap minggu setiap bulan kita orang ada meeting dekat KL. Saya duduk Penang. Okey. So dan bermulalah kesesaraan baliklah. Okey. Tidurlah kadang-kadang maksud saya cuti, saya boleh tidur rumah dia lah. Maksud tak ada, dia tak ada kat rumah. Saya kena tidur dekat TBS lah. Cerita dah. Macam itulah ulang alik belajar ilmu. So, untuk menimba ilmu perniagaan tu. Menimba ilmu. Okay. Saya pergi dekat Melaka. Saya tidur dekat surau dan juga tempat orang tunggu tu. Masa tu saya memang susah nak sewa hotel, tak ada duit tuan. Tak mampu. Okay. So susahnya saya ni sebab saya memang tak susahkan mak saya. Saya tak suka susahkan mak saya. Saya tak ambil apa pun. Tak mau lah. Bagi dia berat langsung. Dia pun kata banyak masalah lah. Kita tak mau masalah lah. Nak sekolah, so saya tak nak kacau dia. Okay. Jadi saya teruskan saya belajar. Saya jumpa orang yang hebat, saya akan sentiasa belajar. Yang point saya ni, jumpa sesiapa pun belajar. Okay? Jangan kata hampir dah jumpa, aku belajar dengan Datuk Ali Syukri, hampa tak boleh cakap dengan aku. Hampa bukan lekor. Jangan ada sifat macam tu. Okay? Sebab hampir belajar dengan orang tu bukan orang tu ada ilmu lain, dan orang yang biasa kat sebelah hang ni pun ada ilmu yang hang tak ada. So hang kena belajar. Saya jumpa orang dekat sana, saya belajar dengan semua orang. RKL walaupun dia muda dengan saya 17, tapi dia dah touch 1 juta pertama. Saya tanya apa hang buat? Hang buat tu macam mana? Saya belajar dengan sesiapa saja orang yang hebat dalam tu. Sebab saya tak, masa tu bermula dalam yang saya kenal orang-orang yang hebat ni kan. Saya belajar sesiapa saja. Lepas tu saya balik, saya terapkan. That's why info yang pertama orang tanya apa yang kita perlu ada dalam bisnes, dia mesti kena ada, pertama sekali adalah mentor. Dalam bisnes first mentor. Basic dalam bisnes. Basic dalam bisnes, nak mula bisnes, benda yang paling basic kena ada pertama adalah mentor, cikgu. Okay, kenapa saya cakap kena ada mentor? Sebab kalau hang tak ada mentor, hang akan sesat. Okay, mentor. Yang kedua ilmu. Yang ketiga tindakan. Yang keempat result. Sebab kalau hang tak ada cikgu, hang boleh buat, tapi hang akan gagal banyak kali. Sebab tak ada ilmu. Tapi kalau hang ada mentor, cikgu tu bagi ilmu dekat hang, dia akan bagi hang satu laluan yang mana hang belum tentu akan jatuh lubang tu banyak kali. Dia akan suruh hang elok lubang kiri, kanan, depan, belakang. Itu tujuan cikgu. Macam kita buat mat lah. Nak dapat jawapan yang tepat. Sebab cikgu tu dah lalui dah sebelum ni. Cikgu dah lalui dah. Betul. Macam
Kalau kita buat math 10 tambah 10 kalau tak ada cikgu, mungkin nak dapat tu nak dapat 20 tu susah. Di 100 macam ni dapat. Macam tu. Okey. Lepas yang ketiga, kedua ambil ilmu dia, yang ketiga buat tindakan. So saya dah dapat ilmu, dah dapat mentor, saya balik buat tindakan. Even saya buat tindakan pun, saya balik, saya buat tindakan tu, saya buat untuk produk orang. Saya jadi agent, stokis dan sebagainya. Masa tu saya dah berani jadi stokis. Stokis produk Dato' Alif juga. Saya kata, trial. Saya buat apa yang diajar. Dan benda tu mendatangkan keuntungan. Maknanya tak buat produk sendiri lagi. Masa tu kita gunakan ilmu tu untuk ilmu orang lain. Cuba dulu. Ya, cuba. Sebab saya memang tak ada duit tu kan. Okay. Saya nak buat. Okay. Saya simpan ni daripada agent. Kemudian saya dah survive agent tu. Saya rasa saya dah hit agent. Saya dah ada duit. Saya jadi stokis pula. Naik upgrade. Saya tambah lagi produk. Lepas tu join produk yang ni pula. Tengok mana produk top. Stokis. Dah ada duit, jadi pula leader produk orang. Dah ada leader, modal dah semakin, dah buat postage kat rumah apa semua. Dah ada leader, jadi pula master leader produk orang. Okey. Dah rasa saya dapat satu produk, saya jual satu produk, saya dapat top 10 kot. Top 10 tak silap saya. Top 10 sale terbanyak seluruh Malaysia. Lepas tu saya kata, saya nak try lah jadi macam business owner. Lepas tu saya pun tak bergerak sendiri, saya bergerak secara partner. Ada team lah. Saya bergerak sebagai partner. Lepas tu, selepas saya rasa saya dah okey, saya rasa saya dah bukan kata cukup ilmu di dah. Maksudnya rasa macam confident lah nak run. Kena buat. Sebab sampai bila ada dekat sini. Betul. Okey, saya dah ada team, saya dah naik daripada satu step. Saya start daripada bawah tuan. Okey. Saya bukan tiba nabur duit dah ada atas top. Tuan Les, ingat tahun bila mula yang pergi kelas tu? Oh, lama. Mula sekali pergi kelas and then Tuan Ilyas buat dengan produk orang tu bila? Awal-awal sekali tu? 2016, 17. Tak lama sangat boleh lah 2016 kot tak silap saya. Okey, sebab saya dah start buat, saya jadi founder pada 2018. 2018, okey, founder. Saya dah jadi founder. Yang tu buka company sendiri lah? Saya dah buka company waktu saya jadi agent dulu. Okey, memang dah ada gambling dengan SSM lah? Sebab saya ni panggil suka berangan tuan. Okey. Okey, saya suka duduk, saya orang panggil saya suka berangan macam ni. Saya duduk, saya kata aku nak jadi jutawan, nak kaya. Arah sendiri aku nak beli, aku nak ada pakai dulu ni dapat pakai line telefon ni rasa macam mewah dah. Duk pakai top up je kan. Saya nak beli tu, nak beli apa yang saya suka. Saya suka berangan. Saya nak beli kereta, saya nak beli rumah, saya nak beli dekat mak saya macam-macam. Saya nak beli macam-macam. So saya rasa macam tanpa susah kat orang lain. So saya suka berangan. Nak rumah sendiri, nak benda yang pelik-pelik tau. Benda-benda yang nak ada company, nak ada staff yang ramai, nak ada kilang sendiri. Saya suka imagine benda tu. Okay. Dan saya pun tak sangka benda tu saya dapat sekarang lah. So masa tu saya suka berangan. Saya duduk dan berangan saya tu kadang-kadang saya menangis, saya sedih, saya down, saya cakap sorang-sorang, saya gembira sorang-sorang, semua dalam keadaan yang sangat tak balance tau. Kita rasa macam kita nak tapi kita tak mampu. Awak tak boleh ni kan. Boleh tak boleh ni. Kadang kita rasa macam semangat kita boleh. So that's why business, apa point yang saya nak bagi tahu kat sini, environment yang bagus. Okey. Kena berada dalam circle dan environment yang bagus. Suasana. Sebab dalam circle yang bagus, environment yang bagus, kita akan down sebab kita manusia, kita bukannya malaikat, bukannya robot. Kita punya ni di kita ada, kita punya circle, kita punya vibe tau. Vibe yang bagi dekat kita tu kan, untuk kita exposekan diri kita lagi. Okey, Tuan Ilyas, itulah antaranya Okey, sejak mula daripada 2016, lepas tu buat kerja dengan orang dulu, bermula pada dropship, agent dan sebagainya. Pengalaman bekerjanya telah disampaikan tadi, lepas tu dorongannya mungkin pada mentor sendiri, mak sendiri, bagaimana mak saudara banyaklah yang membantu untuk kejayaan Tuan Ilyas ini. Jadi antara perniagaan yang dijalankan sebelum ni pun dah dia maklumkan tak saat ni. Baik, sekali lagi kita nak tahu berkaitan dengan company ataupun syarikat sendiri ni macam mana tercetusnya idea, dan kita nak tahu juga mungkin ada dana bantuan, duit modalnya berapa untuk mulakan first perniagaan tu. Untuk dalam bisnes ni jangan harap untuk orang akan support kita. No. Even adik-beradik ataupun family pun belum tentu boleh support kita. Yang boleh support kita tuan adalah diri kita sendiri. Itu saja. Baik, sekali kita sambung lagi dengan perkara tu tuan Terbaik. Okey.
Hello guys, Perlis FM Ryan bersama dengan ikon usahawan muda Ilyas Zulkifli di sini. Okey, Ilyas. Okey, kita sambung dengan kita punya bola bicara kita malam ni dengan hashtagnya bukan borak kosong lah. Okey, tadi kita dah tahu sikit sebanyak juga berkaitan dengan dorongan, ada mentornya dalam perniagaan ni. Okey, jadi awal itu macam mana boleh mula buat syarikat tu? Okey, kita dah tahu lah tadi buat syarikat tu, sebelum tu dah buat macam mana nak run sebuah organisasi perniagaan tu. Okey, modalnya berapa? Lebih tu berapa modal awal? Tadi Tuan Ilyas kata kita tak perlu harapkan bantuan orang lain, yang boleh bantu ialah diri kita sendiri. Okey, berapa orang tenaga kerja pada awalnya, modalnya untuk mula perniagaan dan ilmu pengalaman dah kita tahu awal tak saat ni. Okey, so silakan Tuan Ilyas. So saya terbaca komen kat sini tadi. Okay. Saya buat produk Maimi, first product yang saya jadi itu tuan, first product saya yang saya buat adalah Maimi, iaitu satu keunikan lah. Okey, saya tercipta produk ni, saya nak jadi founder ni tuan, saya terpaksa selain daripada duit hasil yang saya dah kumpul sedikit demi sedikit, dan saya nampak idea Maimi ni sebab belum ada lagi mi segera dekat Malaysia ni yang selamat untuk kita makan. Okey, so saya suka makan mi segera instant noodle. Okey. Jadi instant noodle ni kalau kita makan hari ni, orang dulu marah. Dia kata apa? Ada macam wax dalam tu kan? Wax lah, ada peluntur lah, ada esporit lah. Dia keras dalam perut lah. Dia ada apa ni? Benzoate parasite lah. Okey. Kalau tuan pernah tengok, saya pernah keluar dekat Selamat Pagi Malaysia. Tentang perkongsian makanan yang sihat. Okey, selama setengah jam saya cerita tentang makanan. Sebab sebenarnya konsep mi segera ni dia tak salah tuan. Dia tak salah. Orang nak makan mi segera, tadi bodoh lah, apalah semua dan sebagainya kan. Bukan kita nak kata, tapi typical orang kita macam tu. Ya, typical dia tu. Sebenarnya bahan yang ada dekat dalam tu yang menyebabkan benda tu tak bagus. Bukan pasal makanan tu, pasal bahan dalam dia tu. Kan, makanan tak salah. Tapi orang buat tu menyebabkan benda tu jadi tak bagus. Jadi saya buat R&D, saya buat apa semua, saya kata saya nak lahirkan Maimi Minda ni untuk yang mana budak-budak student macam saya, adik-adik saya yang sekolah-sekolah tafiz pondok ni boleh makan budak-budak ni dengan selamat. Sebab budak tak tahu apa. Dia nak makan je. Dia nak makan je. So saya cipta, alhamdulillah R&D berjaya, proses berjalan, dan saya rasa konsep ni boleh pergi. Saya cuba untuk keluarkan, saya fight. Saya ada lab test, ada kelulusan GMP, saya buat halal certificate dan sebagainya. So saya keluarkan Maimi Minda ni, saya jual kereta saya tuan. Ya Allah. Tak cukup duit tuan. Kereta buruk dulu tu, kan, yang bawa saya pergi postage lah. Yang kereta tu lah yang digunakan untuk cari makan lah, orang kata. Lah, pergi event dan sebagainya. Yang tu saya jual disebabkan nak buat saya modal. Nak cover modal. Duit ada sedikit, cover modal itu pun tak cukup. Mak saya nak offer duit tabung haji ke duit apa, mak saya duit ASB ke apa, Allahualam, saya lupa. Ambil lah, dia kata. Berapa tu lah? Saya 20,000 lebih. 20,000 lebih. 20,000 lebih. Okey, masa tanpa bantuan mana-mana pihak, sendiri je. Kalau saya tak berjaya, buktikan yang saya berjaya, maka mak saya punya mak saya dia bagi kat saya, saya ingat lagi mak saya bagi kat saya 3,000 kot. Saya tak sure duit apa. Saya pun ingat, saya kata mak 2,000 atau 3,000 lah. Mak mau bagi dekat saya duit ni, saya akan bagi double selepas saya buat produk ni. Okey, saya beranikan diri saya. Okey, walaupun benda tu sangat satu, itu saya kata berniaga kena wajib ada risiko, wajib berani. Lepas tu saya jual kereta saya kata dalam masa tak sampai setahun saya akan beli kereta lain. Ini impian saya. Saya launching saya Maimi, alhamdulillah rezeki. Pada 2018. Macam mana? 2018. Okey. Sama dengan masa tu saya ambil budak-budak part time, belum budak full time lagi sebab baru lagi. Berapa orang mula team untuk masa set up business? Oh, sangat ramai. Sangat ramai masa tu budak part time saya ramai. Memang belas-belasan orang masa tu untuk menggajikannya guna modal 20,000 tu lah. Okey. Saya memang sangat tough Saya lah masa tu angkat barang, susun barang masa tu saya sendiri memang berada dekat dalam padang. Sentiasa pagi petang siang malam sebab benda tu tiba-tiba viral
rezeki Allah nak bagi benda tu viral. My Minda sangat viral masa tu. Viral dekat WhatsApp. Saya tak tahu benda ni viral. Viral dekat WhatsApp group, viral dekat WhatsApp family mana-mana lah pergi kan. Alhamdulillah. Memang banyak sangat keluar. Sehari memang berlori-lori. Lepas tu mungkin berkat doa mak saya dalam masa berapa bulan saja, tak sampai ke 2 bulan tu saya dah bagi double dah duit mak saya tadi. Okay, so first kejayaan, jadi kejayaan pertama berapa untungnya? Okay. Saya first bulan, tak saya ingat bulan kedua atau bulan ketiga, saya dah bagi dah kat mak saya first. Okay. Duit dia. Yang kata double balik kat dia tadi tu. Saya bagi double. Okay, saya ingat lagi. Lepas tu yang 3 bulan. 3 bulan saya dah keluarkan kereta pertama saya balik. Okay. Dalam masa 3 bulan. Okay. Alhamdulillah rezeki Allah nak bagi kot. Syukur. Terima kasih kepada sokong-sokong semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya tanpa anda, saya tak ada berada kat sini kan. So, terima kasih kerana terima idea yang saya ketengahkan untuk anak-anak kita generasi ke depan ni. Kan? So, yang ketiga saya keluarkan kereta yang kedua saya tak sampai setahun. Alamak. Okay, saya keluarkan kereta saya tak sampai setahun. Dan juga tahun yang seterusnya itu saya ada kilang saya sendiri. Dan saya ada Alhamdulillah. saya buat rumah pertama saya. Rumah kecil je. Rumah kampung bagi ada je kan. Sebab saya pun ada rumah my mum dan sebagainya. So saya buat rumah saya bagi ada. Lepas tu dan saya ada staff-staff yang tetap dekat office saya sekarang. Dan alhamdulillah itu antara pencapaian yang saya tak sangka. Dan juga pada tahun lepas saya dapat International Award yang tuan ambil gambar saya tu. Saya ikut Usahawan Muda. Di mana tu Yang tu di mana tu Yang tu saya ambil award dekat KL. Di KL Ikon Usahawan Muda. Ada 10 orang founder-founder dekat Malaysia ni, ada orang choose untuk dapat award tu kerana saya punya masa tu saya touch dulu saya buat bisnes saya tak pernah sangka yang saya nak saya ya Allah, itu aku teringin sangat nak pegang duit 100,000 kat tangan cash. Itu saya teringin sangat sebab mak saya pun tak pernah pegang, saya pun tak pernah pegang, okey, siapa-siapa pun tak pernah pegang. So saya rasa macam aku teringin nak duduk tidur atas duit. Mungkin saya tak buatlah video kan. Ada video saya pegang. Okey. Ada buat video yang saya tabak duit atas katil saya tidur. Yalah. Okey. Itu kepuasan untuk diri saya sendiri. Betul. Yang orang tak tahu. Okey, saya cuma buat video yang macam tunjuk something yang saya capai, itu saja. Tidur atas duit saya tak buat lah. Lepas tu memang sangat kelakar. Lepas tu saya pegang duit 1,000 cash dan saya dapat award tu disebabkan audit dan saya punya audit jualan MyMe cecah 3 juta. Alhamdulillah. Setahun. Berapa lama? First hit million untuk year tu berapa? Berapa tahun? Hit first million? Tahun yang pertama. First year dah hit first million. Sangka saya mungkin viral kot. Mungkin. First tahun yang pertama tu saya touch 3 juta. Saya rasa macam Allah Akbar, saya company bukan company besar pun, saya company biasa-biasa je kan. Bukan company masih sedia berhad lagi dan sebagainya. Hasil daripada mula pada 20,000 tu dan juga buat produk ini segera tu. Masa tu 2018 di hujung. Saya masuk 2019 awal tahun tu, daripada awal tahun 2019 sampai ke ujung tahun tu saya tak sangka. Saya ingat saya boleh touch 1 juta. Kan kita ada, saya belajar satu buku first 1 million, betul? Okey. Dia ada satu buku first million. Saya sangat study buku tu. Saya nak sangat touch 1 million pertama pada tahun dalam hidup saya. Dari semua hidup saya. Tak kaya tak apa. Janji aku nak touch saya tu. Perempuan aku kan. Tak kaya tak apa. Kan janji berjaya. Saya nak berjaya je. Lepas tu saya touch. Saya touch 3.3 juta something lah. Untuk sale. Untuk sale saya pada tahun tu. Dan duit-duit itulah, tahun yang pertama itulah yang macam mengubah. Bukan kata mengubah 100%, tetapi mengubah sedikit. Sedikit lah. Lebih better. Okay. Saya rumah pun saya tak saya sewa. Kan. Saya boleh beli kereta, saya boleh bagi kat my mum sikit. Lepas tu saya boleh jaga adik-adik sikit. Dan sebagainya. So cukup untuk hidup tak kaya, tapi selesa. Dan Alhamdulillah. Tak pedih kepala. Okey, kan? Jadi bila dia cerita tentang selepas mendapat kejayaan pertama tu, cabarannya sudah kita tahu banyak cabarannya bermula pada awal tak sihat ni lah, dompet tertinggal lah, nak pergi sana dewan seminar tukar dan sebagainya. Okey, jadi adakah kegagalan itu bagus dalam setiap perniagaan? Bagus. Sangat bagus Sangat bagus. Kegagalan tu sebenarnya mengajar kita tentang erti pengalaman dan macam mana kita nak bangun balik ketika kita gagal dan macam mana cara kita nak handle situasi kita gagal. Sebab kalau kita tak gagal sekarang, bila kita nak gagal? Betul. Dan kalau tak buat, tak tahu buat gagal ke tak gagal kan? Berbalik pada yang saya cakap tadi, mentor
tindakan Rizak. Rizak ni, bagi yang takut nak buat bisnes, kalau awak tak buat bisnes, awak confirm gagal dalam bisnes. Dah tak buat terang-terang dah. Gagal. Kalau awak buat bisnes, awak ada half. Yang perlu awak jaga adalah risiko. Kita lah, saya untuk diri saya sendirilah. Kan? Saya bukannya cikgu, saya bukan sifu nak ajar orang, saya tak pandai. Diri saya sendiri, saya nak bagi tahu dekat orang, kalau kita bertindak untuk dapatkan rizak, rizak kita tu asal-asalnya berjaya. Jangan ingat buat bisnes aku berjaya. Tak mungkin. Awak kena tempuh banyak gagal. Tetapi sekurang-kurangnya awak telah memberikan 50% gagal tadi kepada berjaya. So half-half kemungkinan gagal, kemungkinan berjaya. Tetapi ada benda yang awak tak boleh diganti adalah pengalaman dan ilmu yang awak dapat daripada apa yang awak buat. Yang kita lalui tu selepas lalu semua perkara-perkara ini, jadi setiap manusia ada definisi berjaya. Tadi Tuan Elias kata tak nak kaya, kita nak selesa je. Berjaya. Kan? Jadi apa definisi berjaya secara peribadinya lah bagi Tuan Elias? Ini saya tak nak bagi definisi yang tuan cakap tadi. Saya bagi tahu dulu tentang saya. Saya dulu masa saya buat bisnes, saya nak berjaya, saya tak nak kaya. Sebab bila orang kaya, dia belum tentu berjaya. Kenapa cakap macam tu? Orang kaya belum tentu berjaya, orang berjaya tentu kaya. Sebab berjaya ni dia banyak. Berjaya ni berjaya daripada hati, berjaya iman, berjaya duit, berjaya harta, berjaya minda, berjaya diri. Dia banyak kategori berjaya. Kalau kita dulu seorangnya jahat, kita jadi baik, kita berjaya menjadi baik. Mengubah. Dulu kita serabut, kita buat sesuatu, kita selesa, kita berjaya keluar daripada selesa. Untuk berbalik kepada dimensi tuan tadi, bagi saya, berjaya ni apabila kita berjaya keluar daripada zon selesa ataupun berjaya tangani gagal ketika kita tengah susah ataupun gagal. Itu berjaya yang betul. Bermaksud kita keluar daripada zon, kita boleh berjaya handle. Contoh, bila kita gagal, kita pergi, kita down, settle satu problem tu. Itu berjaya. Itu berjaya. Itu maksud saya. Kalau kita berjaya kontrol, kita berjaya keluar daripada satu kepompong yang kita dah gagal tadi, itu kita dah berjaya sebenarnya. Tak perlu kaya pun. Sebab bila awak dah keluar daripada kepompong tu, awak dah berjaya buat sesuatu, pasti ada result. Pasti ada benda yang datang. Tuan Elias, falsafah yang cukup hebat. Sikit tentang perancangan masa depan dan harapan nasihat untuk anak muda yang sama-sama dalam bidang ni. Kita ada dalam 2 minit. Nasihat saya lah untuk semua. Cabaran untuk dalam bisnes, pertama saya nak bagi cabaran sebenarnya, jangan percaya pada orang. Jangan saya orang Percaya pada orang. Saya dah banyak dah kena tipu. Orang yang bila kita berjaya, akan ada orang dengki, orang tipu, orang nak jatuhkan kita, sama ada secara real ataupun secara halus. Benda ni memang tak boleh lari. Mesti kena. Awak kena standby. Zahir dan batin. Awak kena standby. Memang akan ada orang jatuhkan awak, walaupun orang yang tidur sebantar dengan awak. Orang yang dekat belakang awak, jangan terkejut, orang tikam belakang awak. Itu menyebabkan kita gagal sebenarnya. Banyak disebabkan orang sekeliling kita, tolong jaga. Percaya boleh, jangan percaya 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tuan tanya saya tentang apa? Nasihat untuk anak muda. Kan? Kalau dah buat betul-betul. Kalau dah mula sampai berjaya. Sebab kalau awak tak mula sampai berjaya, untuk apa awak mula? Buat apa Apa awak mula? Dia mesti ada misi lah. Mesti ada something. Hit the mission lah. Yes. Dah mula, usaha sampai berjaya. Tak berjaya, gagal. Gagal 100 kali. Baik awak gagal sekarang, masa awak umur 20, daripada awak gagal umur 60. 20 tahun awak gagal, awak ada lagi 60 tahun probability manusia hidup. Tak sangkalah kalau umur kita pendek lah. Tapi kalau ikut carta kita ni, kita boleh hidup 60-70 tahun. Awak gagal waktu 20, 30, 40, awak masih ada banyak lagi untuk cari lubang berjaya. Kalau awak gagal buat 60, awak nak buat apa dah? Baik, terima kasih Tuan Elias, seorang anak muda ikon usahawan yang cukup banyak falsafah dalam kehidupannya, banyak ilmunya, insya-Allah. Terima kasih, ini sikit sebanyak yang dapat Perlis FM bawakan untuk pendengar-pendengar dan juga penonton Perlis FM. Terima kasih Tuan Elias, ikon usahawan muda yang turut bersama dengan kita. Sebenarnya tak cukup masa yang telah diberikan untuk kita malam ni. Okey. Kita punya next, saya punya next pembukaan kedai saya, kisah baru saya dekat Pulau Pinang nanti. Pada bulan depan akan buka. Datang ramai-ramai warga Perlis, warga semua datang ramai-ramai, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Saya pergi dapat diskaun sikit kau. Dapat. Okey, terima kasih Tuan Elias. Baik, 11 malam nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas menerusi Nasional FM.